Assalamualaikum semua, apa khabar? Lama kita tak jumpa kan. 2-3 minggu ni ada sibuk sikit, jadi tak dapat nak hasilkan berita tiap-tiap hari. Tapi minggu depan kita akan kembali dengan berita hampir tiap-tiap hari lah. Jadi antara benda-benda besar yang telah berlaku minggu lepas ialah tentang pelancaran Nissan Ariya. Nissan Ariya ni sebuah kereta yang daripada baru daripada Nissan, sebuah SUV compact, dan ia menawarkan beberapa teknologi yang menarik, termasuklah dia punya drive system dan juga dia punya liquid cooling untuk bateri. So ini semua benda-benda yang akan menjadikan Nissan lebih popular lagi lah, sebab Nissan Leaf antara sebenarnya kereta elektrik yang paling popular di dunia sekarang, kerana ianya telah berada di pasaran selama 2 generasi, 10 tahun. Dan walaupun ada isu tentang panas bateri ke apa, ianya still among the most popular electric car on the road right now. So Ariya ni akan lebih meningkatkan lagi lah. So kita teruskan dengan cerita sebenarnya kereta elektrik ni, sebab antara salah satu sebab kenapa saya rasa kereta elektrik ni akan menjadi lebih popular tu, macam mana sebenarnya kereta elektrik ni akan menjadi lebih popular, ialah apabila kita dah tak risau lagi tentang apa-apalah masalah yang selalu kita risaukan tentang kereta elektrik ni. Dan dua masalah utama yang kita risau tentang kereta elektrik ni ialah, pertama ialah range anxiety lah. Kita risau tentang jarak julat perjalanan. Kita takut bateri tu habis dan tak ada tempat kita nak charge. Dan juga kita takut bateri tu sendiri tak tahan lama, mungkin kena ganti lepas 3 tahun ke 5 tahun kan. Kita tahu bateri tu mahal lah. Jadi sangat menakutkan kita lah. Dan itu antara satu sebab kenapa kita tak nak commit kepada kereta elektrik. Of course the other one is because teknologi itu belum ada di Malaysia lah, untuk ditawarkan pada harga yang menarik. In fact the only country yang mungkin ada kereta elektrik berharga yang menarik is mungkin China lah. Dan di situ pun kita lihat bagaimana minat terhadap kereta elektrik ni dia tumpang ambing lah, mengikut dia punya insentif yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Tapi di Eropah nampak macam undang-undang tu akan memaksa semua orang lah. Di China juga mereka sudah mula memaksa semua orang sebenarnya memiliki kereta elektrik. Kerana kalau kita pakai kereta ICE, dia ada hari genap dengan hari ganjil lah, mengikut kita punya nombor pendaftaran. Jadi kena beli 2 kereta sekurang-kurangnya. Kalau beli kereta bateri atau elektrik, dia hari boleh pakai. So undang-undang dah mungkin makin ketat di seluruh dunia, tapi kita masih lagi tak boleh nak minat nak beli kereta tu kan. Jadi pada saya nampak bahawa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ni ialah bila kita dah tak risau tentang dua perkara tadi lah kan. Dan of course teknologi akan menjadikan bateri lebih tahan lama. Sekarang Tesla katanya dah mula nak tawarkan bateri 1 juta kilometer. Toyota pun katanya 1 juta kilometer. Mungkin Volkswagen pun akan tawarkan waranti bateri untuk 1 juta kilometer. So itu dah mungkin menyelesaikan masalah bateri tahan atau tidak. Tapi yang keduanya tentang charge ni, masih lagi ramai orang risau lah. Pasal teknologi terkini pun masih lagi memerlukan sekurang-kurangnya setengah jam untuk mencapai tahap charge 80% lah paling cepat pun. Dan kalau untuk nak dapat charge penuh, masih lagi makan masa jam lah. So di situ masih lagi ada satu kekangan lah, di mana memang belum ada lagi teknologi ataupun chemistry bateri yang boleh mampu menerima charge yang begitu banyak dan begitu cepat tanpa menjadi rosak ataupun menjadi kurang efektif dalam tempoh yang dekat dan pendek. Jadi macam mana nak selesaikan masalah bateri dan range anxiety ni, dan charging time ni? Contoh, saya nak cerita taksi. Okay. Bila kita naik taksi kan, pernah tak bila kita naik taksi kita fikir kan, minyak dia cukup ke tidak? Pernah tak kita naik taksi kita risau, dia bawa kereta apa lah, kita naik taksi Mercedes lah. Pernah tak kita naik taksi kita risau, Mercedes mesti mahal kan maintenance dia kan? Tak. Betul tak? Kita tak kisah taksi yang kita naik tu minyak dia kuat ke, servis dia mahal ke, waranti dia susah ke, pasal bukan kereta kita. Yang kita tahu, kita nak jalan daripada sini sampai ke sana, kita bayar untuk perjalanan kita sahaja. Jadi bayangkan kalau semua kita punya perjalanan macam tu. Yalah, sekarang ni kita kena tunggu taksi dan panggil taksi. Bayangkan satu masa di mana kita boleh call personalized car. Dia datang, ambil kita, dan kita je dalam tu, dan kita boleh tentukan satu bulan. Kita tahu sebenarnya kan, satu bulan tu berapa lama kita nak pakai kereta, berapa jam sebenarnya kita pakai kereta, nak pergi ke mana. Macam mana kalau kita sentiasa kita tak payah risau, kita berdiri keluar je kat tepi jalan, kereta tu dah tahu kita nak ada kat situ, dia datang ambil kita, bawa kita pergi hantar. Of course kita tak ada personal ownership of the car lah. Tapi autonomous cars, kereta yang tanpa pemandu macam ini, akan menjadikan masalah battery life dengan range tu satu yang non-issue. Cuma masalahnya autonomous driving ni, teknologi dia kita kata masih lagi sampai tahap matang.
Tapi betulkah teknologi itu belum sampai tahap matang? Pada saya sebenarnya teknologi itu sudah pun menunjukkan hasil yang sangat besar. Kalau kita tengok apa sekalipun lah, adaptive cruise control for example, dan untuk even simple safety system yang macam braking, pedestrian emergency braking, ini semua benda-benda macam ni kiranya level 0.5, not even level 1 lah, level 0.5. Dan level 0.5 ni kita tengok dalam kereta di Malaysia ni, kereta Pro 2 pun ada. Dia panggil Advanced Safety Assist, ASA. Dan antara cerita yang menarik bila Pro 2 mula memperkenalkan teknologi ni lah, dia menyatakan tentang bagaimana di Jepun apabila Daihatsu memperkenalkan teknologi ni, dia nampak sesuatu yang menarik berlaku, iaitu jumlah kemalangan kecil yang melibatkan kereta-kereta yang ada dipasang dengan teknologi ASA ni berkurang sebanyak 50%. 2 kali ganda lebih bagus tak? Jimat mengurangkan jumlah kemalangan sebanyak 50%. Dan macam dia orang tahu ni, of course dia orang tahu benda ni daripada insurance company lah. Pasal insurance company je yang tahu berapa banyak sebenarnya jumlah kemalangan, apa claim. Polis pun tak tahu claim banyak mana kadang-kadang kan. Tapi insurance company tahu. Dia tahu kereta ni banyak aksiden banyak mana, serius mana aksiden itu, tahap mana, apa parts nak kena ganti, semua kat insurance company tahu. So hanya dengan satu teknologi yang mudah begitu, dah ada berlaku satu perubahan dari segi jumlah kemalangan kecil. So bila kita dengar benda tu macam that's nice, that's good. Dan produk kata oleh sebab itu kita nak pasang kat semua kereta kita. Eventually dia nak offer ASA ni kepada semua kereta dan semua variant. Buat masa ni bukan semua variant, tapi tak silap saya semua model dah ada ASA. So sekarang ni kita tengok okay, sesuatu yang menarik di situ. Dan kita tengok pula dalam masa, kalau awak tengok setiap saya punya channel ada minggu, 2 minggu, 3 minggu lepas, kita duk carry satu story. Pertama sekali Subaru menawarkan sistem ASA ni sebagai aftermarket. Jadi maksudnya kita boleh beli sistem ASA ni pasang secara aftermarket untuk Subaru di Subaru punya dealership di Jepun lah. Bagus. Cakap menarik. Tak pernah terfikir. Kemudian Toyota pula, seminggu lepas tu Toyota pula menawarkan perkara yang sama. Semua produk mereka yang mana compatible lah boleh pakai sistem ASA tu. So kita pun cakap menarik. That means the ASA system dah mendatangkan yang sangat besar sampai Toyota, bukan Subaru sekarang is part of the Toyota group lah. So dia orang beli I think about 50% of Subaru ke apa ke. So dia dah tawarkan kepada semua produk-produk dalam jenama Toyota, dalam dunia Toyota. Semua you nak pasang ASA yang mana compatible, you boleh beli as an aftermarket. Kenapa? Mestilah sesuatu yang sangat penting sampai ditawarkan benda tu, betul tak? So ini bila saya tengok ni, kita ini sesuatu sedang berlaku ni. Dan apabila dia orang lancarkan Toyota Corolla Cross, C-Cross tu, ada satu ayat dalam dia punya press release tu, dia kata Toyota akan menawarkan insurans khas untuk produk-produk Toyota C-Cross yang ada ciri ASA. Tapi yang ASA itu saya rasa lebih canggih lagi daripada yang basic ASA tu. I think level 2 ke 2.0 punya ASA yang mungkin ada adaptive cruise control sekali. Jadi di situ kita dah nampak Toyota dah nampak bahawa insurance claim dah berubah. Dia orang boleh tawarkan package khas. Macam mana dia orang boleh fikirkan itu? Pasal of course benda ni semua all about statistics and the actual table kan. Dan insurance company ni, dia orang berfungsi dengan data, dengan actual table. Bila dia tahu data, dan dia boleh tawarkan package yang lebih bagus. Saya pernah pergi salah satu insurance company punya event, di mana dia orang tengah cuba nak bangunkan satu aplikasi di mana kita boleh download aplikasi tu, mak turun pasang pada phone kita, dan kita nak benda tu nanti kan bila dia dah pasang, dia akan bagi kita rate yang lebih bagus kalau kita turn on benda tu dan gunakannya certain percentage of time bila kita memandu kereta. Kenapa? Pasal dia nak kumpul data. Dia nak tahu cara kita memandu, tabiat kita memandu, supaya dia boleh tawarkan package insurance yang lebih baik. Betul tak? Kalau dia boleh offer insurance rate yang lebih rendah, of course kita pergi kat dia, kan? So benda ni sebenarnya pada data lah. Dan bila kita tengok Toyota tawarkan special package untuk C-Cross tu, nampaknya dia dah mula ada data. Dan siapa yang punya data yang paling banyak sekali? Tesla. Dan Tesla pun sudah mula menawarkan insurance. Jadi cerita autonomous driving ni, orang kata dia tak cukup selamat lagi. Saya rasa kalau nak cerita ASA tu pernah membantu kita mengurangkan kemalangan kecil-kecil, dah memang ada lah peningkatannya. Sekarang persoalannya ialah, adakah realistik untuk kita mengharapkan bahawa bila ada sistem autonomous ni langsung tidak ada kemalangan? Tak mungkin lah, pasal komputer pun crash.
komputer pun crash. Komputer padahal dia crash pasal apa? Ada konflik kat dalam, so dia crash. So konflik tu akan berlaku, sistem akan ada failures. Cuma sekarang soalannya tahap mana failure tu. Dan bila kita tengok, kalau orang dah mula boleh offerkan special insurance package untuk level 1 autonomy, apa kurangnya dia nak offerkan package yang lebih bagus untuk level 2 autonomy, di mana kereta boleh ada adaptive cruise control, stop go traffic. But then what about level 3, di mana kita kena tengok tapi tak payah pegang? What about level 4, di mana kita tak payah tengok, tak payah pegang, boleh tengok, tapi mesti kena tak tidur di dalam kereta, kan? So that's level 4. Kereta tu boleh jalan tapi you jangan tidur je. You nak tengok benda lain ke, video ke, apa punya pasal. Kalau of course level 5 sampai you boleh tidur pun tak apa, tak ada orang pun tak apa, kereta tu jalan sendiri. So I think what will happen is that companies, yang kerajaan sebenarnya satu dunia ni duk risau tentang autonomous driving ni, takut bila accident berlaku, siapa nak bertanggungjawab? Itu isu utama dia lah. So kita gunakan insurans ni sebagai satu sistem untuk institutionalize collective responsibility. Apa-apa berlaku atas jalan raya, syarikat insurans yang akan tanggung. Dia akan bertanggungjawab. Itu pasal kita bayar insurans, kita masuk dalam pool tu, kita bayar. So the insurance company responsible for all our mistakes on the road according to terms and conditions. Betul tak? Okay. So apabila Tesla, Toyota dan siapa-siapa syarikat lain mula menawarkan package insurans begini, ini menunjukkan bahawa data tu dah cukup ada, dan syarikat insurans ni akan fikir, kalau Tesla boleh offer, of course Tesla offer untuk kereta dia lah, pasal data semua daripada dia. Now what's stopping other car companies from doing the same thing? Nampak macam Toyota dah nak mula, betul tak? So sekarang ni syarikat kereta kena fikirkan dia punya model perniagaan dia ke depan macam itu. Not as a car manufacturer, which is I keep telling people, Tesla is not a car manufacturer. Dia nampak macam dia orang ni as actually a warrior company to save the world, and they want to save it through this system. They are a technology company. So if a company boleh autonomous driving, then dia tak payah beli dah kereta tu. Pasal what's the point of owning the car bila you tak drive? Because it becomes less personal to you, macam naik bus lah ataupun naik taxi. So now you don't mind so much that you just call the car datang ambil kita, nak hantar kita. Cuma kita tak boleh simpan barang-barang kita dalam tu. So what? Sekarang ni barang-barang pun dah tak banyak sangat. Most of our things, notebook ke, pen ke, semua dalam peranti dah. Dulu lain lah, kena bawa atlas lah, notebook lah, Filofax lah, itu. Ini sekarang semua dalam phone. Everything is on the phone. That's all that you have to carry. A small bag is sufficient, kecuali baju-baju lah, kan? So now kalau kata benda tu menjadi reality dan syarikat kereta tu sendiri sanggup menjadikan penanggung insurans untuk produk-produk mereka, dan kerajaan akan kata, oh okay, you sanggup tanggung. Ya, kita sanggup tanggung. Pasal kereta tu kita tak, kereta tu kita tawarkan sebagai perkhidmatan. Ataupun kalau kita jual pun kita sanggup tanggung. Pasal kereta tu akan hantar data balik kepada kita punya pusat server kita, dan kita tahu macam mana pemandu tu memandu, dan kita boleh charge dia mengikut cara dia memandu. Macam mana? Mesti boleh buat, kan? Kalau data tu ongoing, kita sentiasa tahu. Insurance company, I can imagine a time bila insurance company boleh offer you day to day rate. You hidupkan je kereta, dia charge untuk hari ni berdasarkan you punya trend. Macam kita nak kereta lah, kan? Kita ada trend kita, cara kita memandu. Dekat situ dia akan beritahu rekod dia punya skor hari ni, untuk hari ni ialah 0.765. Kalau 0.765, berapa rate insurance you untuk hari ni kalau you bawa kereta? Ambil lah untuk hari tu, improve sikit. Dia batu. You accident ke apa kan, dia beranjak, bergerak-gerak. Everything is on data now. And saya nampak, kalau betul lah apa yang Elon Musk cakap pasal autonomous level 5, dia punya in terms of the car's capability, whether the law will allow it or not is another matter. Tapi if the car is capable and Tesla can offer dia punya own insurance, then what? Because dia tahu, kalau dia kata, ya, level 5, I can offer you level 5, tapi you tak boleh tidur sebab the law says no. So you bawa lah. Kalau you tidur juga melanggar, mungkin dia tak nak bayar. But if you tak tidur, you duduk tengok, kan, pastikan kereta tu bawa sendiri, then that's fine. I'm sure they are willing. Because kalau dia yakin dengan teknologi dia, apa salahnya? Kalau kata dengan adanya autonomous level 3 pun, 3, 4, and you boleh reduce your insurance claim by 90%, they say that means making it 10 times better. That's a huge amount of money that Tesla can make on insurance. If they can make it 100 times safer, that means only 1%
of claim from normal, of course they want to do it. If it's 1,000 times, I don't know 1,000 times, but let's just say they make it 100 times safer, which means that for katalah tu, kalau kita sebagai ada pemandu, the accident rate is once every 100,000 kilometers, kan? But kalau ada autonomous level 3 atau 4, once every a billion kilometers, that's 10 times already better, which means the rate of claims dah drop from 100% to 10% saja. So saya nampak bahawa insurans ni sebenarnya ialah kunci untuk kereta teknologi tanpa pemandu ni akan boleh diterima dalam sistem perundangan negara ke, dunia ke. Kerana at the end of the day, itu je yang kita risaukan, the collective responsibility bila something happens. And with data, and with the companies collecting data about their own products, they can offer this sort of insurance. And once this sort of insurance dah take off, government tak akan nampak masalah ni lagi. Okay, itu saja cerita kita hari ni. Tak panjang sangat, 15 minit. What do you think? Awak setuju? Tak setuju dengan saya? Boleh letak kat sini, komen kat bawah ni. Dan kita jumpa lagi. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.